Not to say that that song tak bagus, that song mungkin bukan vision saya untuk album Aura. Hopefully lah akan ada lebih banyak lagi anugerah-anugerah ni. Kita rasa macam worth our time. 3 bulan yang penuh kenangan, jumpa boyfriend dekat situ, babe. Jika adanya ruang untuk ku kembali, berikanlah aku satu cinta. Bagi saya yang sebetul-betulnya boleh saya kira dari 2009 sehingga 2015 itu adalah orang kata waktu untuk saya belajar. 2016 adalah sebetul-betulnya baru saya merasakan sedikit sebanyak jerit-perit itu, dan daripada 2000 saya ada album sebelum ini pada tahun 2011. Dan sekarang ini muncul kembali 2023 setelah beberapa belas tahun. Saya rasa sebuah perjalanan yang sangat-sangat indah. Tolak tepilah jerit-perit semua orang, setiap manusia ada cabaran masing-masing. Tetapi I would say perjalanan saya ini perjalanan yang indah. Allah bagi rezeki untuk saya kerana saya dapat buat album yang kedua, dapat beritahu cerita apa yang saya cuba nak sampaikan kepada peminat, dan that's the most important thing. Saya menyanyi ini untuk peminat, jadi bila dapat bagi sesuatu pada mereka ni, itu juga merupakan satu anugerah buat saya. Jadi, Why Aura tu? Why Aura? Okay, sebenarnya saya dah lama impikan sebuah konsep sebegini. Maksudnya saya suka at least sesuatu yang saya cuba nak spread tu adalah spread positivity, dan aura yang selalu kita cuba nak tampilkan dalam setiap manusia ni adalah aura yang positif. So that's why saya come up with the title Aura, dan kebetulan juga dalam album ni ada tajuk sebuah lagu saya, tajuknya Aura. So bila kita dah ada satu tema, that's why semuanya link together. Bila dah tahu apa satu pokok yang saya nak buat, jadi saya cari lagu-lagu yang ada unsur-unsur positif, ada aura yang positif. Tetapi it's not just menceritakan tentang aura yang positif, it's something yang menceritakan tentang kesedihan, patah hati pun ada. But macam mana kita nak embrace kesedihan dan kesakitan itu menjadi satu benda yang positif. So itu yang saya cuba nak sampaikan lah. Ini after more than 10 years kan tu nak lahirkan second album ni, what kind of sound yang you nak untuk album ni? Compared to your first mesti orang yang suka. Ya. Okay, untuk album Aura ni sebenarnya saya pick and choose personally. Kenapa saya nak bekerja dengan ramai komposer dan producer? Tujuan utama adalah untuk mencipta flavor di dalam album. Saya ada juga tulis sendiri, tetapi saya rasa indah dan cantik album kita bekerjasama dengan ramai komposer. Personally saya rasa itu satu benda yang pencapaian untuk saya. Saya harus mencari bunyi dan touch setiap produser dan komposer yang berbeza. So jika anda belum dengar, tolonglah dengar lagu album Aura ni kerana kita ada flavors yang saya cuba nak sampaikan. Lagu sedih saya bukan sekadar sedih. Lagu bahagia saya bukan just dengar basic bahagia. Kerana saya belajar daripada produser dan komposer yang ingin menampilkan sebuah kelainan. Jadi ada benda yang korang akan rasa macam so itu yang saya cuba nak tampilkan dalam Aura lah. It's not just about the Reni Zakri yang selalu you guys dengar. More relax, mungkin umur pun dah 31, jadi saya cuba ingin menjadi sound saya menjadi lebih matang. Jadi semua lagu tu yang Erin tulis? 2 buah lagu. Bukan lagu saja lah, yang intro buat kamu? Intro dan juga Aura. Jadi kalau kita ikutkan lagu-lagu ni macam jadi you kata macam tu yang rasa dapat cabaran dari emosi. Terus lagu cara buat tu agak deep. So macam ni nak sampaikan lagu ni. Kalau dari sudut emosi yang memang heavy untuk saya adalah lagu daripada Amelia, Satu Cinta, dan juga Jangan Hilang Percaya daripada Syamil. Kenapa saya kata begitu? Bila saya sendiri meminta komposer untuk craft, bagaimana mereka craft kerja mereka dengan ice latte. Thank you, Abang. Ini bukan jenisnya. Terima kasih Abang, terima kasih banyak. Jadi apabila kita meminta mereka macam umpama menjahit lagu tu untuk kita, seolah-olah memang
dah tertulis takdir lagu tu untuk kita. So bila bercakap soal jangan hilang percaya daripada Syamil, saya ceritakan sendiri kisah personal saya, mungkin bagaimana saya dulu down, and bagaimana kita hilang percaya dengan diri kita. Tapi I think it's hard untuk saya ketika itu kerana bila dah hilang percaya, saya dah tak percaya apa-apa dah. Maksudnya saya dah tak percaya langsung saya boleh menyanyi di atas pentas. Saya bukan Ernie Zakri yang mungkin orang nampak sekarang yang penuh keyakinan. Tapi lirik-lirik yang Syamil tulis untuk saya tu yang memberi kesan sampai saya nangis sebenarnya. Setiap malam sebelum saya nak recording saya nervous sebab saya takut saya tak boleh nak carry lagu tu kerana kita recall balik momen-momen kita dulu kan. Dan juga Satu Cinta daripada Amelia. Surprisingly ini adalah sebuah lagu ketuhanan tetapi Alhamdulillah, terima kasih banyak. Nangis. Subuh tadi. Ya, subuh-subuh dengan lagu Satu Cinta memang menusuk jiwa Dek Non kan. Jadi saya rasa Satu Cinta itu saya personally rasa itu ketika saya ingin mengubah diri menjadi lebih baik. Adakah Allah terima ke tak saya tak tahu, tapi saya keep begging for Satu Cinta. So dua ni adalah emotionally heavy for me lah. Jadi kalau kita lihat deretan lagu-lagu yang pada saya lah sebagai pendengar, tingkat kesulitan itu berbeza dengan lagu-lagu technically-nya berbeza dengan lagu-lagu sebelum ini. Adakah Ernie memilih jalan sebegitu supaya seiring usia ataupun Ernie macam tone down sikit supaya album kali ini lain daripada single-single terdahulu lah? Saya dapat feedback daripada pendengar-pendengar dan peminat. Semua cakap kalaulah boleh diorang nak saya nyanyi lagu-lagu yang susah. Diorang memang itu expectation mereka, tetapi mereka kata meleset lah. Tapi in a good way, mereka kata ini adalah satu benda yang baru daripada Ernie. So itu yang saya cuba nak tampilkan. It's an album, ini sebuah cerita, ini adalah konsep dan era baru untuk Ernie Zakri. Jadi saya pernah tampilkan lagu-lagu Korban, Bunda. Orang dah tahu dan saya pun mungkin dah stamp Ernie Zakri ni suka nyanyi cengini-cengini. Jadi why not saya cuba sesuatu yang lebih relax, kerana yang strong dalam album ini adalah message. Dan itu yang saya cuba sampaikan. Tapi saya tidaklah mengatakan bila nyanyi live tu saya nak nyanyi lembik-lembik ke apalah. Live version it's gonna be so different. Kita ada banyak idea. But in this album, ini adalah satu konsep dan saya harus berpegang teguh kepada konsep saya. It's to spread positivity dan mungkin itu juga most of composer dan producer yang ingin bekerjasama dengan saya, mereka juga mempunyai vision yang sama. Mereka juga tidak mahu Ernie Zakri yang yang pernah Ernie berilah sebelum ini. Ernie, kongsi sikit pengalaman merakamkan album ini dan berapa banyak lagu yang Ernie terima untuk album ini dan berapa yang Okay, saya sendiri yang approach composer, bermaksud saya call dan text sendiri. Kerana pada saya, bila kita dah ada konsep dan aim kita, saya perlu tahu apa saya nak. Dan saya mencuba juga, ada error juga di beberapa tempat. Ada juga saya terima daripada beberapa orang komposer. Not to say that song tak bagus. That song mungkin bukan vision saya untuk album Aura, tetapi mungkin boleh diletakkan dalam album-album yang lain. Saya tak buang lagu-lagu yang diberikan oleh orang-orang. Tapi yang ini saya sendiri approach 10 orang tu, saya text sendiri, saya jumpa sendiri, saya meeting sendiri. Saya tidaklah menerima yang macam terus okey, kita cakap nak buat album 20 orang, tidak. Kerana saya buat ni senyap-senyap, jadi saya text senyap. Ada je sentiasa people keep giving me song walaupun mereka tahu saya buat album atau tidak lah. Cuma sekarang ni I would say, that's why saya kata pick and choose personally from me. Ada juga yang saya teringin nak bekerjasama komposer tetapi mereka tidak dapat buat, mungkin kerana sudah tidak bergiat aktif, dan juga ada yang mungkin merasakan bahawa belum masanya untuk mereka buat lagu untuk saya. So this is all respect saya terhadap semua producer dan komposer. So alhamdulillah yang anda tengok barisan-barisan komposer dan producer ni adalah barisan yang sangat hebat. Saya sendiri tak jangka saya boleh bekerja dengan Helen Yap, Mr. Aubrey, semua yang hebat-hebat lah, Ezra Kong. So ya. Ernie, kalau dengar lagu-lagu dalam album ni tak kedengaran racing tau, tak kedengaran nak cepat siap tau yang pilih single tu. Ya ke? So berapa lama keseluruhan masa yang you buat this album? Okay, surprisingly saya ni ada rezeki yang
saya bersyukurlah, Alhamdulillah Allah permudahkan sangat-sangat perjalanan album ini. To be honest, mengambil masa recording 3 bulan sahaja. Saya pilih lagu 6 bulan sebelum. Setahun dah ada planning. Setahun plan, 6 bulan terus approach semua composers. 3 bulan kita record segalanya. Even in Jakarta juga kita buat benda yang sama. Mungkin pada saya, because saya dah ada vision dan mission saya. So mungkin bila dah ada satu benda yang kita nak tuju, dia jadi mudah, dia tak ada bersimpang siur kan. Jadi itu rezeki saya, Alhamdulillah. Ini rasa ini masih sesuai lah untuk launch album kedua ni, ataupun dah terlambat ke atau macam mana? Pada saya, kalau nak kata ikut timing ni, bila-bila pun boleh kata tak sesuai, bila-bila boleh kata sesuai. Saya rasa untuk saya dan career saya, it's the right time. Ada usia sebegini dan juga hasil daripada permintaan pendengar-pendengar juga yang dah mengenali saya mungkin lebih lama ataupun yang baru, ada yang baru setahun kena Annie Zakri, banyak yang dah minta. Jadi saya rasa okey, right time untuk saya adalah tahun 2023. AIM merupakan sebuah award show yang pada saya personally sebagai seorang penyanyi dan penulis, komposer dan juga penulis lirik, itu adalah satu benda yang saya idam-idamkan, adalah satu benda yang kita nanti-nantikan. Kita ada purpose. Sekarang ni kita buat album untuk apa? Untuk peminat, dan untuk apa juga? Untuk AIM. Dan hopefully lah akan ada lebih banyak lagi anugerah-anugerah ni. Kita rasa macam worth our time. Kita, penghargaan pada saya itu perlu untuk pengkarya-pengkarya, especially orang-orang seni ini. Mereka harus dihargai, komposer dan producer harus dihargai. Jadi bila ada AIM ini, itu umpama macam cahaya untuk kita semua, like macam jom kita buat album, mana tahu dapat album terbaik ke apa. So it's something yang boost kita punya semangat, and at the same time menaikkan lagi kita punya martabat industri muzik kita. Okey, ini album kedua. Pertama pada tahun 2019, lebih daripada 10 tahun lepas. Yes. Yang kedua kita tahu agak kurang lari itu masih baru ya. Jadi untuk yang sekarang ni, ada tak rasa risau yang mungkinlah ada lagi kerisauan kita yang untuk yang sekarang ni yakin? Setiap apa yang saya lakukan bukan sekadar album, even single pun kerisauan itu ada. Kerana kita ini, dia umpama macam kita nak bagi orang hadiah kan, tak tahulah dia suka ke tidak kan. Bagi kek, perisa carrot cake, ada orang tak suka, dia suka red velvet. Jadi itu juga yang saya rasakan. Dan tapi pada saya dah buat yang termampu saya dah buat yang terbaik. Akan ada yang suka dan saya tahu juga akan ada yang tak suka. Taste masing-masing. Ada orang tak suka nasi lemak pedas, saya suka. So saya tak boleh nak paksa. But I would say album ini adalah sebuah projek besar. Dia menjadikan seseorang artis itu mungkin prolong lagi career mereka. So I will give time untuk semua pendengar mendengar lagu Aura, mendengar lagu-lagu dalam album Aura. But I think it takes about 1-2 years. Kadang-kadang saya pun pernah dulu tak suka lagu ni, bila dah semakin dengar banyak kali, bila dah berusia, lagu ni aku dah suka. So sama, lagu itu, seni itu akan ada orang yang terus dapat hargai, akan ada orang yang take their own time untuk hargai. So saya tidak ada, kalau risau, end up nanti saya tak release langsung lagu kan. So lebih baik saya go with it, jalan dan just be positive lah. Dari kepentingan mengeluarkan album penuh untuk anda, adakah sebab nak buat konsert besar juga atau apa? One of it, saya rasa penyanyi kena ada katalog. Lagu yang cukup untuk konsert lah maksudnya. Lagu yang banyak. Selalu komposer-komposer senior kata nak ada konsert kena ada album, lagu ada banyak. Adakah itu juga menyebabkan awak buat album penuh ataupun awak ada alasan lain yang menyebabkan awak rasa awak perlu ada album penuh? One of it saya rasa adalah memang penting, kerana kalau kita buat konsert memang kena nyanyi lagu sendiri. Tapi itu personally pada saya. Ada orang yang prefer, okay, it's okay to cover other people's song. Ia juga yang kedua, buat album dan buat lagu sendiri, itu adalah duit cari makan kita. This is very important. Orang tak tahu penyanyi, pengkarya ini kita tidak ada
unsur duit yang lain selain daripada hasil karya kita sendiri. So that's why saya semakin giat menulis lagu, semakin giat menulis lirik kerana saya tahu ini adalah untuk hari tua saya. Ini adalah cara saya menyimpan duit saya. So this is one of the reason kenapa saya nak buat album juga. Dan setiap penyanyi dia umpama buku kan, kalau buka buku Ernie Zakri dia ada apa. Inilah yang saya ada, inilah yang saya pernah berikan kepada peminat. Dan of course disebabkan permintaan tinggi daripada peminat juga menguatkan saya untuk buat album. Jadi bila kita dah buat full album kan, dia tak seperti kita buat single sebab kita hanya push satu single. So bila ada 10 songs kan, so you nak push single yang mana tu penting tak? Suka tak? Ya, kerana saya menganggap dalam album saya tak ada filler. Dalam album saya semuanya potential song. Album saya, yakinnya saya berkata begitu kerana saya berada bersama dengan producer dan komposer yang hebat. Saya bukan cakap pasal lagu saya cakap pasal lagu mereka. Saya macam umpama kita ni juru jual kan, orang bagi kita barang kita kena jual. Jadi saya kena yakin dengan produk-produk yang mereka beri pada saya kerana pada saya tidak ada satu filler yang okey ni bolehlah letak dalam album je. No. Saya meletakkan semua lagu itu sebagai lagu utama dan potential song untuk saya push. Alhamdulillah feedback juga saya dapat setakat hari ini semuanya baik-baik, syukur dia Allah. Dan pening tu of course pening, tapi mungkin sebab kita dah ada planning daripada pihak Universal Music, mereka keluarkan planning yang cantik dan baru kita tahu oh okey kalau disebabkan kita nak buat macam ni, lagu ni sesuai. Disebabkan kita nak buat gini-gini, lagu ni sesuai. Jadi pening dari sudut itulah, tapi tak pening lagu apa yang saya nak keluarkan tu, insya-Allah dengan rasa yakin dan atas izin Allah juga lagu-lagu dalam album Aura ni memang lagu-lagu yang Ernie cakap tadi Ernie ada deadline. Tapi apa cabaran ni Ernie sebagai isteri? Mak, you have to kejar you punya deadline. You have to make time juga dengan anak, dengan Syamil. So, adakah mencabar sendiri bagi Ernie sebagai ibu dan isteri? Okay, sangat mencabar. To be honest, saya rasa setiap isteri dan ibu itu mempunyai cabaran masing-masing. Anda semua juga mempunyai cabaran anda masing-masing. I cannot even compare. Cabaran saya lebih besar daripada mereka-mereka di luar sana. But untuk saya menyiapkan album ini, that's why saya kata Allah permudahkan. Allah bagi rezeki pada saya ada penjaga yang boleh menjaga Kaula. Tengokkan Kaula kalau saya keluar pergi recording, kalau saya keluar pergi outstation. Tapi tak ada orang tengok laki kita, tak adalah. Kita tengok sendiri. Kita tak ada penjaga tengok laki kita. Syamil mak jaga anak. No. Kita masing-masing ada timing yang cantik untuk anak kita. Syamil juga sekarang ni sangat bergiat aktif dalam penulisan lagu, jadi beliau sentiasa berada di studio. So alhamdulillah lah, Allah kurniakan seorang neni yang kami trust dan percaya boleh menjaga Kaula dengan baik ketika ketiadaan kami. Tapi saya tak adalah mengatakan yang saya tak ada langsung masa dengan Kaula. Saya ada, saya kena curi. Itulah pengorbanan saya kot. Mungkin kalau saya tak cukup tidur ke apa, it's okay. As long as anak tu selesa dan you know dia sekarang dia tengah fasa needy kan. Dia nak ibu dia nak daddy dia. So yalah, cabaran masing-masing lah, but mencabar. Tapi Didi, Ernie juga tak kisah bawa dia datang ke sini macam PC tadi, dia naik atas. So macam Saya as a mother you don't mind kan, dia macam terbuka anak dia tadi. Saya rasa perlu untuk anak saya memahami Awak pergi event kerja-kerja ibu bapa dia. Dia kena faham supaya bila dia dekat rumah dia tak ada rasa macam bapa aku ni asyik tak ada je. No, dia kena faham apa yang parents dia tengah buat, apa yang parents dia tengah usahakan untuk dia. Ni yang saya buat ni semua untuk dia. So she will learn daripada kecil. Mungkin sedikit sebanyak apa yang dia tengok cara ibu bapa dia bekerja, dia boleh belajar sesuatu daripada itu. Dan mungkin juga kita mak bapak tak paksa, tapi mana tahu anak kita minat nyanyi. Jadi sebab itulah saya bawa daripada awal. Saya nak tengok juga minat dia ke arah mana. So saya kena explore more. Bukan sekadar saya bawa dia pergi kerja, saya bawa dia pergi kelas swimming. Banyak benda yang saya cuba buat untuk tengok di manakah minat si Kaula ni. Ernie, bila Ernie keluarkan album, at the same time ada penyanyi lain pun keluarkan album kan. And kita tahu dua-dua sangat bagus. Ernie sendiri tahu tak andai peminat membanding-bandingkan antara album Ernie dengan album lain. Sebab timing dia sama. Ya, betul.
Aina. Timeline itu sebuah kebetulan. Pada saya comparison itu tak keluar album pun orang still compare. Kita pakai baju pun orang compare, not just with siapa yang anda masukkan tetapi with everybody. Dan saya melihat ia dari sudut yang positif. Semakin ramai penyanyi yang keluarkan album, semakin ramai lagi penyanyi nak keluarkan album. It's something yang beautiful untuk industri muzik kita. I have nothing against anybody. Saya rasa happy untuk sesiapa yang tengah, macam saya tengah cuba, struggle nak keluarkan album. Aku nak push ni lagu aku nak kena jadi juara carta. I'm happy untuk mereka kerana saya tengah melalui proses ni dan saya tahu kesukaran itu. Dan saya tahu apa yang mereka tengah lalui juga. Mungkin tak sama macam saya tapi I know the journey. So I just want to be happy for other people. Comparison will always be there. Yang mana suka dan tak suka tu, that's why saya kata it's up to them. Nak paksa pun tak boleh juga. Takkan nak tarik telinga, dengar lagu aku lagi best. No, pada saya it's very subjective. So that's not competition at all. So bukan persaingan lah kalau ada artis lain buat album juga. Keep comparing album Awak, macam mana ni? Saya memang, kita ni dalam industri muzik ni sentiasa bersaing. Kita sentiasa compete with penyanyi-penyanyi kerana kita tengah menjual brand kita, produk kita. So kalau jual handphone dia tengah compete. So sama macam saya, I am in the competition, but in a healthy competition. Macam saya kata, nothing against anybody. Tidak ada itu dalam hati saya. Saya bukan orang seperti itu. I am just happy with everybody. Dan semakin ramai orang keluar album, semakin lagi boost kita. Kita rasa macam, okay, next aku kena buat, like we learn along the way. Kita tengok album orang ini, oh konsep dia gini, oh dia buat macam ni okay, so we learn. It's something yang beautiful dan sangatlah, for me being in this industry, saya have to appreciate people, karya mereka dan juga art mereka. Apa yang mereka cuba nak sampaikan tu, it's very important. So just be happy je lah. Ni mungkin album sudah buat dah. Apa lagi LP punya goal lepas ni nak apa lagi? Part 1 Indonesia. Banyak sebenarnya. Saya, one of cita-cita saya ingin melebar-lebarkan lagi sayap saya. Mungkin negara pertama adalah di Indonesia. Nak mencocok di negara sana tu agak sukar, tapi kami dalam usaha ke arah itu. Doakan yang terbaik. Konsert solo, of course, ada banyak perancangan sebenarnya untuk album ini sendiri. Impian saya untuk semakin melebar-lebar lagi lah. Banyak benda yang saya nak buat, banyak benda yang saya nak bagi tahu lagi. Dah ada tak lagu yang nak jadikan runut bunyi drama kan tak? Yang ada chop. Ada juga beberapa lagu yang diorang nak chop untuk Ramadan. Ada juga untuk sinetron di Indonesia juga katanya tengah pitching untuk lagu masing-masing tu. So kita tengah cubalah menyelusup di segenap halus telinga. Ini hari tu kita interview Ibu Eti. Bertanya pasal mengapa artis Indonesia diterima di sini, artis Malaysia di sini. Dia kata artis kita tidak cuba nak launch album di sana, tidak cuba untuk launch produk di sana, tak cuba nak masuk ke pasaran di sana. Apa pendapat Ernie? Adakah Ernie terasa nak launch album di sana untuk ada pasaran Ernie di sana? Macam mana? Of course, saya ada impian sebegitu. Kadang-kadang kita nak masuk rumah orang pun orang tak trust kan. Kau siapa? Kan? Tak boleh. You are a stranger. So sama juga, saya rasa ia mempunyai konsep yang sama. Apatah lagi mereka di sana rakyatnya lebih banyak dan mereka lebih banyak talent. Pada mereka, talent mereka itu pun tak cukup nak discover, apatah lagi menerima. Jadi it's very subjective. Ada orang luck dia sebegitu, perjalanan ni cantik. Saya masih struggle lagi ingin ke sana. I would say it's all about rezeki lah. Tidak ada pendapat lain, just rezeki. Dan bagaimana syarikat rakaman itu boleh jual kita ke sana. Mereka kena ada strategi, mereka kena berani, yes of course, dan mereka kena ada money. Ini agak Ini nak kembangkan ke Indonesia tu bila next year lah maksudnya.
untuk bawa? Bila-bila saja I am ready. Sekarang ni pun tengah berusaha ke arah situlah. Maksudnya dah hantar lagu, dah pitching for sinetron dan sebagainya lah. Kali agak-agak, when can we expect your solo concert? Nak cakap kadang tak jadi pula takut. Coy. Taklah impian. Katanya next year. Pihak Universal sangat-sangat mahukan saya buat solo concert. Saya cakap, let dulu, sabar dulu kan. Saya banyak benda saya nak kena capai ni. Nak buat solo concert adalah satu perkara yang bukan mudah untuk saya. Saya pernah buat konsert berdua bersama dengan Syamil. Pun it's not easy. Apatah lagi saya tengah imagine macam mana aku nak buat solo concert. So kena ada planning yang cantik lah. So insyaAllah lah, kalau ada rezeki tahun depan, mana tahu. Ini komen sikit pasal konsert Patah Hati yang 23 November. Persiapan kali? Persiapan of course sekarang ni tengah cuba untuk buat arrangement music lah for that Patah Hati. Saya rasa konsert Patah Hati ni satu benda yang sangat tepat untuk planning album saya juga, sebab saya ada lagu Patah Hati. So saya tak sabar nak perform untuk mereka lah. Persiapan awak kena berapa lagu dengan Syamil? Seorang 2 solo, 2 duet. Jadi kita punya slot dalam 6 lagu lah. 6 lagu lah. Kenapa Annie terima tawaran untuk buat konsert? Sebab diorang macam offer saat akhir juga. Okay, saya tak tahu saat akhir itu kenapa, tetapi saya rasa it's something yang positif untuk saya. Ya, so saya rasa saya tak nak menolak tawaran-tawaran yang best seperti itu. Bila lagi saya nak jumpa peminat dekat konsert lah kan. So patah lagi bila dia kata dengan Syamil. So it's something yang okay, let's do it. Jom kita hiburkan diorang semua dekat set. Apa lagu yang akan disampaikan pada konsert Patah Hati? Ramai yang tanya. Kita tak boleh bagi tahu. Rahsia? Kan you tak bagi? Rahsia. Sebabnya ini pihak produksi juga mengatakan rahsia. Jadi kenalah beli tiket je. Tiket lah. Kita sesuai lain. Lain pula. Okay, boleh. Panas. Pernah? Bila teka. Babe, bila babe? 2009 babe. Okay. Sebagai orang yang pernah ikut sekarang pengaruh dan pernah join juga itu, boleh fresh budak-budak baru yang jangan takut lah. Masih muda. Tak kena join ni kan. Ya Allah, akak lah. Mana kamera? Mana kamera? Akak lah selembik-lembik manusia, Dek Non. Untuk ku berkawan ku tidak suka tengah-tengah panas. Dan juga ku tidak suka bangun untuk exercise. Tetapi, saya mendapat kenangan yang manis. Trust me, kenangan yang manis banyak sebenarnya dekat PLKN ya. Saya rasa budak-budak yang lain 2007 ke atas memang kena pergi, wajib. Kat situ kita belajar macam-macam. Kita belajar survival skill. How to survive in this world. Sebab budak-budak 90s ke bawah ni dia lain sikit. Kita punya baka breed kita lain. So 2007 ke atas ni saya rasa mungkin ramai yang tak bersetuju. Apalah kau nak kena pergi PLKN. But for me, itu membentuk diri saya. Saya menjadi semakin strong physically and emotionally stronger ketika balik daripada PLKN. 3 bulan yang penuh kenangan. Jumpa boyfriend dekat situ, babe. Tapi kat PLKN waktu putus. Berang. Masa negara hati sebelum. Masa tu, Syamil sekali putus? Tak ada. Orang ni janganlah berfikiran negatif. Pergi dulu maksudnya kan. Pergi dulu cuba. Tapi saya ada juga tengok kawan-kawan saya merana kat katil. Aku tak nak tau datang sini. Aku tak nak. Ada juga. Depends on that person lah. Tetapi pada saya ingat lagi kenangan tu, saya rasa happy. Memang happy kat sana. Banyak aktiviti. Kayak terbaik kot. Nak. Tu saya cakap, kita explore sesuatu kualiti dalam diri kita yang kita tak pernah tahu kita ada. So, it's a good thing lah. Okay, ada kenangan manis masa kat camp ni. Tak boleh lupakan. Cinta lah boyfriend kita. Taklah, banyak. You nak ajak generasi muda join PLKN? No. Dia banyak aktiviti sangat dekat sana. Aktiviti sukan lah, menembak. So, aktiviti lasak. Tapi tak adalah sampai like mencederakan ke apa. Mereka mengawal rapi kita semua ni. Kita dijaga baik.
kita ni memang dijaga baik lah. So saya rasa tidak ada apa yang perlu dirisaukan lah. Best kan? Best. Kenapa? Kan?